إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. شؤون الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sabar boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif qadasallahu sirrah. Ibda' bin nafsik situ. Bahunaka yuqbalu ma taqulu wa yaqtadi bil wa'di minka wa yanfa'ul ta'lim. La tanha an khulqin wa ta'tiya mislah. Arun alaika iza fa'al ta'zimun. Fahunaka, maka di saat itulah, di sanalah biasa bisa diterima apa yang kamu ucapkan dan akan patuh dengan nasihat dari dirimu dan akan kemanfaatan suatu pengajaran. Apabila insan tu ibda' binafsi, dimulakan dengan diri dia sendiri, ya, apa yang diajari, mana dia mengamalkan dahulu, maka di situ mana mudah diterima. Orang akan mudah mencontohi, mengikutnya, sebab apa yang diucap, dia ajar adalah benda yang menjadi amalan dia. La tanha an khuluqin wa ta'tiya mislah. La tanha, jangan engkau larang, jangan engkau cegah suatu perkara, an khuluqin, daripada akhlak, segala akhlak, wa ta'ti mislah, padahal engkau lakukan perkara itu. Mana perkara yang tidak baik kamu larang, kemudian kamu mengerjakan. Arun alaika iza fa'alta azimun. Satu kecacatan yang besar atas dirimu apabila kamu melakukan, yakni apabila kamu melakukan perkara yang kamu larang. Kamu larang jangan buat maksiat, tapi kamu buat. Kamu larang jangan menderhakai perintah Tuhan, tapi kamu lakukan. Maka kamu tidak, maknanya menepati kalam kamu, tidak memberi manfaat. Bahasan kita sini ialah apa? Al-kalam huwa al-lafzul muraqabul mufidu bil wa'd. Mufid, mana memberi manfaat, faedah. Maka dia syarahkan ikut tasawuf, itulah kalam yang memperedah tadi itu dia. Kunan wa in syi'ta qulta al-kalamu alladhi ya'udu bin naf'i ala sahibihi huwa al-lafzul murakkab min qalbi wal lisan. Wa in syi'ta, dan kalau kau hendak juga mentafsirkan tafsir kalam, iaitu Syekh Muhammad As-Sanhaji dalam kitab Nahu tu, al-kalamu huwa al-lafz, ya, al-kalamu wal lafzul murakkab tu, kemudian mufid bil wada', syarat kalam indan nuhah atau indan nahwiyin. Maka di sini dia kata bahas lagi, wa in syi'ta ai bit ta'bir. Kalau kau nak buat takbir yang ketiga ni, kulta, engkau kata al-kalamul ladzi ya'udu bin naf'i ala sahibi, mana kalam yang memberi manfaat, yang kembali bin naf'i, dengan manfaat, ala sahibi, atas tuannya. Dan apabila kamu inginkan, maka bisa kamu katakan kalam yang kembali dengan memberi manfaat kepada pengucapnya. Itu bahasa Indun adalah dipanggil huwal lafzul murakkab. Murakkab apa? Minal qalbi wal lisan. Kalau kena juga boleh ibaratkan kalam yang bermanfaat ialah kalam yang ada mutabaqah antara zahir dan batin. Kalam yang kamu cakap tadi ialah qalbi wal lisan. Mana apa yang kamu cakap serupa dalam lisan qalbi kamu samanya itu. Mana kalau kamu cakap tentang hakikat, duduk taraf kamu pun duduk makam hakikat. Itu maksudnya. Kalau kamu cakap lain, doa lain tu belum lagi lah. Mana kalam tu tak akan memberi faedah. Sebab kalam sufi dia tengok dia cakap sikit tapi memberi faedah.
Sebab apa? Kalam itu kalam yang betul-betul mutabik bainal qalbi wal lisan, antara qalbi dengan lisan. Berbanding kalau tidak ada mutabakah, lisan saja, qalbi lain, maka kalam tu tidak dapat memberi faedah dalam mentarbiyah. Kemudian masuk al-mufid. Kalau dalam nahwu, mufid memberi faedah, ya. Contoh qiyamuz Zaid, Zaid qaim, atau qama Zaidun, mana memberi khabar apa? Qiyamiz Zaid, memberi cerita Zaid tu berdiri. Itu dalam kalam nahwu dia, ya. Kemudian wada' ni nak kan wadul arabi. Di sini wada' dia apa? Al-mufid bi wad'ihi fil qalbi. Apa dia? Tanwiran wa tarqiyatan wa syuhudan. Tu hebat bahasa sebenarnya. Yang memberedar dengan apa? Diletakkan, wada'kan. Kalau kalam luar tadi wada' arabi. Di kalam dalam wada' fil qalbi. Iaitu apa? Diwada'kan qalbi, tanwiran wa tarqiyatan wa syuhudan. Iaitu sebagai nur, tanwir, penerangan, mana nur yang terang, ataupun peningkatan tarqiyah. Sebab itu perbezaan antara wirid biasa dengan wirid tarekat. Amalan biasa amalan tarekat, kata Profesor Dr. Yusri, Jabbar ila tarqi, jadi naik. Itu beza dia itu. Kemudian wasyuhudan, dan ada makna syuhud, penyaksian, musyahadah qalbi. Itu mufid yang dimaksudkan mutabik antara lisan, ya, dengan kalam, dengan qalbi kita. Dia akan memancarkan nur, tarqiyah dan syuhud, musyahadah. Itu kalam yang ada mana memberi faedah hantaran dia sampai pada qalbi. Apa dia? Kalau kalam tadi mufidu bil wada', ya, wadil arabi. Yani wahwa az-zikr al-hakiki, ialah zikir yang sebenar-benar, bil lisani wal qalbi, zikir yang menjalani lisan dan qalbi. Zikir yang paling besar bil lisan wal qalbi, lisanan wa qalban, lisan dengan hati. Yang kedua qalban faqat, hati saja, lisan senyap dalam jalan, ya. Yang ketiga lisan sahaja, qalbi kosong, ya. Yang keempat terus tak boleh pakai, lisan pun tak ada, qalbi pun tak ada, hanya terus. La tatrukiz zikri adami khudurika ma'adhaf. Kata Ibn Athaillah Sakandari, jangan kamu tinggalkan zikir walau kamu zikir itu masih lalai lagi. Terus dan teruskan, insyaallah. Ya, man walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Dan bersungguh jalan kami, insyaallah kami buka. Taala insyaallah Tuhan akan buka. Allah. Itu zikir yang hakiki bil lisan wal qalbi. Sebab zikir nak masuk dua jalan ni mesti ada apa? Tawajuh yang betul. Dia panggil apa? Ishtighalul qalbi. Itu kata Sidi Ahmad Iblis. Ishtighal, tumpuan. Apa dia jadi? Zahir batin. Au bi qalbi war ruh. Au bi ruh was sir. Ada lagi atas. Ya, tadi bil lisan. Naik atas mutawassit bi qalbi war ruh. Kemudian ruh terus pada sir atas. Atau tempat tajalli apa semua itulah. Ada lagi atas, ya. Wa huwa, apa dimaksudkan di sini? Yang dikatakan zikir yang hakiki ialah dawamus syuhud. Itu paling tinggi. Kekal musyahadah dia dengan Allah Taala. Kekal. Ya, dia jangan batalkan syuhud dia dengan yang mana khatarat wal ghafalat. Ini puasa hakikat ini. Ini kalau jumpa berjejak ni, masya-Allah. Ya, meletup untung besar. Tiap-tiap saat hati dia khudur secara dawam. Itu dipanggil dawamul khudur, kekal syuhud, dawamul syuhud, kekal musyahadah dia dengan Tuhan, ya. Tiap nafas tu naik dia musyahadah Taala sentiasa. Awil mufitu ajran jazilan wa ihsanan jamilan, ataupun boleh katakan mufid itu adalah ganjaran faedah, dengan meraih ganjaran yang besar, ya, dan pemberian kebajikan ihsan jamil yang elok, yang indah daripada Ta'ala. Wa huwa zikrul lisani wal qalbi. Zikrul lisani wal qalbi itu merupakan ihsanan jamilan, ya, ihsan dari Ta'ala yang sangat elok, iaitulah dikurniakan lisan dan qalbi kita boleh menghadap dia. Iza kana bila syaihin au amran bima'rufin au nahyan an munkarin. Apabila kalam itu, ya, bila syaikhin, tanpa seorang syekh,
tak ada mursyid, atau bukan berupa perintah untuk kebajikan dipanggil amar, ataupun pelarangan dari kemungkaran. Wa ma siwa zalik, itu dipanggil lawun wa hadarun wa nahwun wa tad'iyul umr wal istighalu bima la ya'ni. Allah. Dahsyat kan? Jadi kalam itu dia kata kalau tidak menyertai, dia kata sini kalam itu tanpa seorang syekh yang mursyid atau bukan merupakan perintah daripada syekh dia tadi, maka itu semua dipanggil apa tu? Kalam-kalam itu lawun, hal-hal ini panggil omong kosong. Bawa dulu hebat-hebat, dia bercakap tu rantaian ada sanad dia. Dan merupakan lahwun wahadarun sebagai hiburan. Lahwun sia-sia, tad'i itu mensia-siakan umur, wal istighal bima la ya'ni, dan dia melumpuhkan benda yang tidak berarti. Maknanya kalau kalam tidak betul susunan dia, daripada ambilan-ambilan guru, sebab tu kena berguru. Kalam cedok dia tak jadi dan dia kalau kena bersanad, ilmu pun kena bersanad pada guru kepada guru, bahawa dia ada keberkatan. Kalau tidak takut jadi larah. Kalam sendiri pun kalau kalam tentu ilmiah, dia tak ada guru, dia pergi semak dekat library seorang ni, maut karangan apa, pengarang maksud asal, dia lari ke kepala dia sendiri. Pengarang maksud lain, dia maksud lain. Itu yang banyak jadi. Itu banyak yang terjadi. Qala Allah Ta'ala la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Diambil nas daripada Al-Quranul Karim. Allah Ta'ala berfirman, maksud tadi la khaira fi katsirin min najwahum, tidak ada kebajikan pada kebanyakan bisikan-bisikan kamu, kecuali bisikan dari orang yang menyuruh manusia memberi sedekah, mana buat baiklah, atau buat ma'ruf, atau mengadakan perdamaian antara orang yang berkelahi. Jadi kita damaikan. Itu di antara mana kalam-kalam yang baik yang kita gunakan. Ini perbahasan kalam yang tadi. Daripada kalam nahu tadi dibahas panjang. Kemudian satu lagi kata utama, wa qala alaihi salatu wassalam min husnil islami mar'i tarkuhu ma la yani. Sabda Rasulullah SAW, min husnil islamil mar'i, setengah daripada keelokan Islam seseorang, tarkuhu, dia meninggalkan ma barang la yakni, yang tidak memberi manfaat. Mana segala urusan dalam benda yang tidak manfaat, khusus kepada anggota ketian 7. Melihat tak ada manfaat, tinggal. Bercakap tak ada manfaat, tinggal. Mendengar tak ada manfaat, tinggal. Jalan tak ada manfaat, tinggal. Semua tinggal. Kita berbuat perkara anggota 7 tu bergerak, memandang, melihat, bercakap, bergerak semua, pastikan ada manfaat. Mana malaikat kanan yang tulis, bukan malaikat kiri tulis. Itu maksudnya. Ya, Rasulullah kemas dengan hadis ni jami', lapas singkat tapi luas makna dia. Ya, elok seorang Islam tu dibuat benda, ditinggal benda tak ada pun faedah. Yang dibuat tu semua memberi faedah dunia, lebih lagi di akhirat. Itu dia. Di sini kalau konteks kalam, kita akan bercakap melainkan benda yang membawa faedah yang besar, yang mendapat keridaan Allah. Bila dia membesarkan Tuhan, zikrullah, memuji Tuhan, amar ma'ruf nahi munkar, itu semua kejelisan, maka pahala dia amat besar di sisi Allah. Kemudian satu lagi, wafil hadis, rahimallahu abdan sakata fasalima au takallama faghanima. Faghanima. Wa yarhamullahu al-qail. Kemudian satu lagi hadis Rasulullah SAW, wafil hadis, ia telah merahmat Allah akan abdan, seorang hamba yang dia sakat, dia diam, maka bicara lalu ia selamat. Sebab dengan bercakap tu kalau tak betul dia boleh rosak, dan yang paling bahaya dalam asbabur riddah termasuk kalam. Bercakap benda yang boleh merosak akidah, perbuatan, percakapan. Dia percakapan terjaga, jadi cakap dijaga. Tujuan dia apa? Untuk mengikut sabda Rasulullah SAW. Maka au takallama, ataupun dia berbicara lalu ia meraih keuntungan. Ghanimah, dia dapat harta ghanimah, maknanya keuntungan.
Dia bercakap tu qala Allah, qala Rasul, amar ma'ruf nahi munkar. Bukan cakap-cakap sia-sia, apatah lagi benda-benda yang maksiat. Itu perbahasan tajuk dalam bahasan kalam di segi nahu, kemudian dia alih kepada kalam di segi indah sufiyah. Kemudian semua kalau Allah alam.